Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam sorotan berita dunia Islam. Berikut berita penting dunia Islam sepanjang 14 hingga 20 Oktober 2021. Rusia mengusir kapal perang Amerika. Assad mengumumkan keputusan pilihan raya dan bloknya adalah yang terbesar. Penembak tepat serangan Beirut, pekerja dari Kedutaan Amerika Syarikat. Serangan pasukan Yaman bebaskan wilayah besar di Shabwah. Tentera Laut Rusia telah mengejar kapal pemusnah Tentera Laut Amerika yang cuba melintasi sempadan laut Rusia di Laut Jepun. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan dalam satu kenyataan bahawa kapal pemusnah Amerika USS Chafee berlayar dekat dengan perairan Rusia di Teluk Peter the Great pada hari Jumaat. Kapal pemusnah Laksamana Tributes milik Tentera Laut Rusia mendekati kapal pemusnah tersebut dan mengusirnya keluar dari kawasan itu yang telah dinyatakan sebagai kawasan larangan untuk navigasi kerana latihan dengan tembakan artileri sedang diadakan, tambahnya. Kapal perang Amerika telah mengabaikan amaran untuk meninggalkan kawasan tersebut berulang kali menurut pernyataan itu yang mengecam tindakan kapal pemusnah Amerika tersebut sebagai pelanggaran kasar peraturan antarabangsa. Kapal pemusnah Amerika itu berubah arah dan melaju jauh ketika kedua kapal itu hanya berjarak 60 meter dari satu sama lain, tambahnya. Kementerian Rusia juga memanggil atasi ketenteraan Amerika Syarikat di Moskow untuk memprotes tindakan tidak profesional kru kapal pemusnah tersebut. Pemimpin gerakan Assad di Iraq, Muqtada Assad, mengumumkan penerimaannya terhadap keputusan pilihan raya parlimen pada hari Ahad. Assad mengatakan dalam sebuah tweet di Twitter, "Saya mengumumkan penerimaan keputusan Suruhanjaya itu dan mengumumkan hasilnya," sambil menambah bahawa menjadi jelas bagi kami bahawa blok SAD adalah blok pemilihan popular dan terbesar. Beliau menambah, "Kami akan mencari Pakatan Nasional bukan sektarian atau etnik, tetapi pakatan yang jujur dan berminat melindungi tanah air, keselamatan dan kedaulatannya." Assad meminta semua rakyat Iraq untuk memberikan sumbangan bagi mereformasi negara bersama-sama dan membebaskannya dari korupsi, penjajahan, normalisasi, keganasan, kebergantungan dan penyerahan. Suruhanjaya Pilihan Raya Iraq mengumumkan pada hari Sabtu bahawa kadar penyertaan dalam pemilihan parlimen berjumlah 43%, menunjukkan jumlah orang yang memilih dalam pilihan raya itu melebihi 9.6 juta. Seorang wartawan kanan Lebanon telah mengenal pasti pekerja Kedutaan Amerika sebagai salah seorang penembak tepat yang melepaskan tembakan ke arah penyokong gerakan Hizbullah dan Amal yang berarak dengan aman menuju Istana Kehakiman di tengah Beirut. Dalam hantaran di akaun Twitternya, Hossein Murtada mengeluarkan foto Syukri Abu Sa'ab, anggota pasukan keselamatan Lebanon dan pegawai Kedutaan Amerika, serta mengatakan bahawa dia adalah salah seorang penembak tepat yang terlibat dalam kematian baru-baru ini di Beirut. Pada hari Khamis, sekurang-kurangnya 7 orang terbunuh dan 60 yang lain cedera setelah penembak yang tidak diketahui menyerang penyokong Hizbullah dan Amal ketika mereka melalui lingkaran lalu lintas Beirut di Tayoneh yang memecah belahkan kawasan kejiranan Kristian dan Syiah. Para penunjuk perasaan telah turun ke jalan-jalan ibu kota Lebanon untuk memprotes politik dalam siasatan kehakiman terhadap letupan pelabuhan 2020 yang menghancurkan kawasan Beirut dan menyebabkan lebih 200 orang mati. Lebanon telah terperangkap sejak akhir 2019 dalam krisis kewangan yang meruncing yang telah mendorong lebih daripada separuh, hampir 7 juta populasi menjadi miskin.
Keadaan yang mengerikan itu bertambah buruk dengan lebih dari setahun tanpa pemerintahan yang berfungsi sepenuhnya di negara Mediterranean itu. Amerika Syarikat memburukkan lagi krisis dengan mengenakan pengepungan ke atas Lebanon dalam usaha untuk memaksa pembentukan pentadbiran yang mesra barat di sana. Pasukan tentera Yaman dan pejuang dari Jawatan Kuasa Popular Bersekutu telah berjaya membebaskan tanah seluas 3.200 km persegi dan menyebabkan kerugian besar pada militan pimpinan Arab Saudi semasa kemarahan terbaru di wilayah Shabwah dan Ma'rib yang strategik di Yaman. Bercakap pada sidang media di ibu negara Sana'a pada petang Ahad, jurucakap Angkatan Bersenjata Yaman, Brigade General Yahya Sari mendedahkan perincian Operasi Rabi'un Nas iaitu kemenangan musim bunga dan mengatakan serangan skala besar itu berjaya mencapai tujuannya. Sari berkata, beratus-ratus tentera upahan yang berjuang untuk rejim di Riyadh terbunuh, cedera dan ditangkap semasa operasi itu. Jurucakap Angkatan Bersenjata Yaman menekankan bahawa sejumlah pengganas Al-Qaeda dan Daesh adalah antara korban terbaharu dan sejumlah besar peluru telah diperolehi dari militan takfiri yang juga dipimpin Arab Saudi. Pegawai tentera Yaman terus memuji peranan penting yang dimainkan oleh puak tempatan Ma'rib dan Shabwah dalam pembebasan daerah mereka dari cengkaman Pakatan Pimpinan Arab Saudi dan meminta tentera upahan untuk meninggalkan barisan gabungan pencerobohan itu. Sekian sorotan berita dunia Islam. Dengarkan kata-kata hikmah ini. Saudara, jadilah orang yang baik kerana apa-apa pun yang kamu lakukan akan kembali kepada diri kamu sendiri. Fikirkanlah. Jangan lupa like, share dan subscribe channel Sejagat TV, Kebangkitan Islam Sejagat hingga kita jumpa lagi nanti. Assalamualaikum.